Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita nak bahaskan tentang at-tawabi', ya. Kita bahaskan tentang at-tawabi'. Kalau kita nak ulang daripada awal sepintas lalu, ya, isim peringkat yang ketiga diterbahagi kepada dua jenis, satu isim yang mabni, satu isim yang mu'rab. Betul ke tidak? So isim yang mabni ni semua isim yang ada gelaran dan fungsi yang tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua dulu. Isim yang mu'rab pula, isim yang boleh diubah-ubahkan baris hujung. So dia boleh berubah kepada tiga jenis perubahan. Dia boleh berpangkat marfu', dia boleh berpangkat mansub dan dia boleh berpangkat majrur. Betul ke tidak? So tanda marfu' saya dah jelaskan. Ada tiga tanda-tanda marfu'. Yang paling popular ialah dhammah. Dan penyebab marfu' ada 6. Tuan-tuan boleh tengok balik. Okey, tanda mansub pula ada 4. Tapi tanda yang paling popular ialah fathah. Dan penyebab mansub ada 11. Saya dah jelaskan. Tuan-tuan boleh cek balik. Dan majrur pun kita dah belajar. Ini tanda-tanda majrur ada 3 saja. Kemudian penyebab majrur ada 2 saja. InsyaAllah tuan-tuan dah belajar tentang 2 tanda ni sejak kita peringkat yang kedua lagi. So hari ni saya nak bahaskan tentang at-tawabi'. At-tawabi' ni dia duduk seorang-seorang dia bukan kotak yang keempat, nampak? Dia isim biasa. Tapi dia tidak masuk kotak yang keempat. Saya dudukkan dia asing. Dia kalau yang mu'rab ni dia boleh dia boleh menjadi marfu', mansub dan majrur. Ni kan satu rangkaian ni, 1 2 3. Tapi at-tawabi' ni dia duduk seorang-seorang. Kenapa? Walaupun dia isim biasa tuan-tuan, dia seorang-seorang sebab apa? Sebab dia ni asal dia bukan marfu', bukan mansub, bukan majrur. Tapi dia isim biasa. Kadang-kadang tuan-tuan nampak dia baris depan tapi dia bukan asalnya marfu'. Kadang-kadang tuan-tuan nampak dia isim biasa, dia boleh marfu', boleh mansub, boleh majrur, boleh baris depan, boleh baris atas, boleh baris bawah. Tapi itu bukan pangkat asal dia. Sebaliknya dia follow baris orang kat sebelah ni. Dia follow baris orang kat sebelah ni. Dan dia juga mungkin follow baris orang kat sini lah. Tapi kat sini barisnya tuan-tuan tak nampak lah, dia kebal. Tapi mungkin contohnya dia isim dhamir kan. Isim dhamir katalah dia jadi maf'ulun bih baris atas kan. Betul ke tidak? Tapi ada at-tawabi' yang follow baris dia. Jadi at-tawabi' ni isim biasa, dia bolehlah tuan-tuan nampak di baris atas. Sebab dia isim biasa. Tapi masa dia masa dia mempunyai pangkat asal tu, kalau dia marfu', kalau dia tu isim yang ada gelaran dan fungsi, tuan-tuan tak nampaklah dia baris depan. Tapi yang follow dia isim biasa. So bolehlah tuan-tuan nampak baris depan dekat kalimah at-tawabi' tu. Okey, tak apa tuan-tuan, tak payah pening-pening kepala, nanti tuan-tuan akan faham bila kita masuk contoh-contoh nanti. Okey, sekarang ni tuan-tuan tengok kalimah jenis yang follow baris orang lain ni tuan-tuan. Jenis isim-isim yang follow baris orang lain ni dia ada 4 tuan-tuan. Dia isim yang hanya follow pangkat isim yang lain. Dia hanya follow baris ataupun pangkat isim yang lain. Dia ada 4 jenis tuan-tuan. Dia ada 4 keadaan. Yang pertama semasa dia sifat. Zat sifat ni kata zat sifat. So masa dia sifat dia akan follow baris zat lah. Yang pertama, yang kedua ataf ma'tuf. Ni kita akan bahas dua-dua ni tuan-tuan. Ataf ma'tuf ni, ma'tuf ni dia akan follow baris yang dia ataf tu lah. Yang ketiga badal, nanti kita bahaskan kemudian. Yang keempat taukid, kita akan bahaskan kemudian nanti. Okey tuan-tuan. Zat sifat sifat dia akan follow baris zat. Ingat tak saya bagi contoh tuan-tuan tadi? Tuan-tuan masa tuan-tuan tengok video yang pertama tadi, Ali dia cuci al-bajuwa al-cantik. Jadi cantik tu sifat kepada baju kan. Jadi al-bajuwa al-cantik. Kalau apa lagi sifat lain, baju hitam Ali dia cuci al-bajuwa al-hitam. Tapi kalau baju sekolah bukan tau. Sekolah bukan sifat kan. Itu ada dekat mudhaf-mudhafun ilaih. Itu tuan-tuan dah belajar. Dia dekat pangkat majrur. Tapi kalau ni jenis pasangan zat sifat tu, Ali dicuci baju hitam, Ali dicuci baju cantik, Ali dicuci baju buruk, Ali dicuci baju baru, baju lama, baju baru. Itu semua adalah kalimat zat dan sifat. Tapi kalau Ali dicuci baju sekolah, bukan. Itu mudhaf-mudhafun ilaih. Ali dicuci baju adik. Adik tu bukan sifat. Itu mudhaf-mudhafun ilaih. Ini yang jenis zat dan sifat. Yang kedua ialah ataf dan ma'tuf. Ataf dan ma'tuf ni yang menyamakan baris dia ialah waw ataf ataupun huruf-huruf ataf yang lain. Tapi yang paling popular sekali ialah waw ataf lah. Ali dia beli pensel lah. Al-pensel lah. Wa tu haraf ataf kan. Al-kertasa. Al-pemadam. Jadi kertas dengan pemadam tu, kalimat yang kedua tu dia follow baris pensel tu. Siapa yang menyebabkan dia follow? Waw ataf tu. Tu kita panggil dia ataf dan ma'tuf. Okey tuan-tuan, dalam surah Fatihah tuan-tuan akan jumpa nanti. Kita bawa tuan-tuan pada surah Fatihah Tuan-tuan tengok, bukan surah Fatihah saja, semua surah ada bismillahirrahmanirrahim nanti sebentar
Tuan-tuan tengok bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh yang mudah lah untuk zat sifat. So zat sifat ni tuan-tuan, kalau dalam sistem lama dia panggil mausuf dan sifat. Dalam ilmu nahwu tuan-tuan dikenali juga sebagai na'at dan man'ut. Tuan-tuan pernah dengar orang cakap na'at dan man'ut kan? Na'at dan man'ut tu sebenarnya zat dan sifat juga tuan-tuan. Itu nama lain untuk zat dan sifat. Na'at dan man'ut. Na'at tu yang follow, man'ut tu yang kena follow lah. Begitulah lebih kurang. Okey, bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan. Okey, sekarang ni kalau tuan-tuan tengok bi maknanya dengan, betul ke tidak? Ismi maknanya nama. So ini ismi, dia ialah kalimat isim. Betul ke tidak? Kalau tuan-tuan belajar dulu saya tanya mana tanda isim. Tuan-tuan kata ustaz tu kasrah tu. Ujung dia kasrah maknanya dia tanda isim lah. Okey, itu masa tuan-tuan baru-baru belajar dengan saya dulu. Tapi sekarang ni kalau saya tanya, kenapa ismi ni barisnya baris bawah? Ustaz, dia dapat pangkat majrur. Ni ialah isim biasa. Dia majrur ustaz pangkatnya. Tanda majrur dia kasrah. Kalau saya tanya kenapa dia dapat pangkat majrur? Apa sebab ni? Tengok kalimat sebelum ni apa? Ini haraf jar ustaz. Kerja haraf jar membaris bawahkan kalimat isim yang selepas dia ataupun memberi pangkat majrur kepada isim yang selepas dia. Betul ke tidak tuan-tuan? So ismi ni kalau peringkat yang ketiga punya jawapan tak sama macam masa tuan-tuan belajar peringkat yang pertama dulu. Peringkat yang pertama, ustaz ni kalimat isim. Isim dia ada ganti nama diri yang tersembunyi. Pindah diagram yang kedua, jantinanya muzakkar sebab tidak ada ta marbutah. Ingat tak? Jumlahnya mufrad sebab tidak ada terjemahan berganda. Ganti nama diri yang ketiga. Kenapa? Isim secara automatik ganti nama diri yang ketiga. Betul tak? So ganti nama diri tersembunyi dalam ismi ini ialah huwa. Itu masa peringkat pertama tuan-tuan. Peringkat ketiga, persoalan kita akan lebih dalam lagi. Ini kalimat isim biasa. Dia mu'rab. Dia berpangkat majrur. Tanda majrur dia ialah kasrah. Penyebab dia dapat pangkat majrur kerana selepas haraf jar. Ingat tak? Okey, kalimah Allah tuan-tuan. Okey, ismillah bi ismi Allah. Ismillah ni dia ialah dua isim berpasangan. Dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih tuan-tuan. Mudhaf dia ismi, Allah ni mudhafun ilaih. Jadi maknanya ismi ni selain daripada dia majrur kerana dia selepas haraf jar, dalam masa yang sama dia juga mudhaf. So mudhaf dia boleh bebas marfu', mansub dan majrur. Dia tak dapat baris bawah ni kerana dia mudhaf. Dia dapat pangkat baris bawah ni kerana dia selepas haraf jar. So mudhaf tu dia boleh berpangkat marfu', mansub dan majrur, dan mudhaf selalunya berada di pangkat yang kedua. Mudhaf pangkat yang kedua lah. Pangkat yang pertama dia apa? Pangkat yang pertama dia selepas haraf jar. So ismillah, ismi Allah ni dia ialah dua isim berpasangan dengan nama Allah. Nama Allah. So nama Allah ni dua isim berpasangan, dia ialah pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini bukan zat sifat tuan-tuan. Sebab Allah tu Tuhan kan. Ini bukan kalimat sifat kita panggil. Ini ialah kalimat mudhafun ilaih. Mudhaf di ismi. So mudhafun ilaih dia mesti kena baris bawah. Ingat tak tuan-tuan belajar kan? Ini ialah isim, dia ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mu'rab, betul ke tidak? So kalau dia mu'rab, ujungnya boleh berubah. Dia mu'rab marfu' ke mansub ke majrur? Ustaz, dia mu'rab majrur. Kalau saya tanya kenapa awak cakap dia mu'rab majrur? Sebab saya nampak tanda majrur ustaz kat ujung dia. Sebab kalau Allahu dia berpangkat marfu' lah. Kalau Allah dia berpangkat mansub lah. Tapi ni Allahi. So dia sedang berpangkat majrur. Tanda majrur dia ialah kasrah. Okey, penyebab dia apa? Penyebab dia selepas dia adalah mudhafun ilaih. Ingat tak Ini dapat pangkat majrur sebab dia selepas haraf jar. Kalimah yang mulia ni dapat pangkat majrur. Kalimah ni sebab dia adalah mudhafun ilaih. Okey, baik. Ar-Rahmanir-Rahim ini dia dua isim berpasangan sekali lagi. Ini pula dia bukan pasangan mudhaf-mudhafun ilaih. Ini yang kita panggil pasangan zat dan sifat, nampak? So Ar-Rahman ni ini ialah sifat kepada kalimah Allah. Ini dengan ini dua isim berpasangan juga, tapi dia pasangan mudhaf-mudhafun ilaih. Tapi Allah dengan Ar-Rahman ni, dia ni dua isim berpasangan juga. Dia pasangan zat dan sifat. Mana sifat dia? Ar-Rahman ni. Nampak? So Allah ni selain daripada dia menjadi mudhafun ilaih, pangkat dia yang kedua ialah dia merupakan zat kepada Ar-Rahman ni. Nampak? Okey, baik. Dia zat sifat ni tuan-tuan ataupun mausuf sifat ataupun na'at dan man'ut. Macam tu Itu tiga-tiga tu sama. Tuan-tuan jangan terkejut kalau orang sebut na'at man'ut nanti Okey. Ar-Rahman ni, inilah kalimat isim. Dia ni ialah isim biasa. Kalau isim biasa dia mabni ke murab, dia murab. Sebab tu tuan-tuan boleh baca Ar-Rahmanu, Ar-Rahmana, Ar-Rahmani. Tapi di sini tuan-tuan jumpa nu kena ke ni, tuan-tuan jumpa ni. Jadi kalau saya tanya, ini sedang berpangkat marfu' ke mansub ke majrur. Okey, kalau tengok dari sudut rupa dia sedang berpangkat majrur. Tapi sebenarnya dia bukan berpangkat majrur. Dia ni dapat baris bawah ni, dapat pangkat majrur ni sebab zat dia pangkat majrur, nampak? Jadi kalau Allahi dia kena Ar-Rahmani.
Dia bukan berpangkat majrur. Tapi kalau Allahu, dia pun ikut Ar-Rahmanu. Kalau Allah, dia akan ikut Ar-Rahmana. So dia bukan asal dia gitu. Sedangkan Allah ni bukan. Ini ialah memang dia merupakan mudhafun ilaih. Betul ke tidak? Mudhafun ilaih mesti kena dapat pangkat majrur. Ini memang solid dia punya. Tapi Ar-Rahmani ini dia dapat pangkat majrur kerana dia ikut zat dia. Faham ke tidak tuan-tuan? Ya, ini yang kita panggil at-tawabi'. Okey, sekarang ni Ar-Rahman Ar-Rahim ini pun zat dan sifat juga tuan-tuan. Jadi kalau zat dan sifat tuan-tuan, dia semua follow. Ini kalimah Allah dengan Ar-Rahman ni zat sifat. Jadi Ar-Rahman ni at-tawabi', betul ke tidak? So dia dapat pangkat baris bawah, dia dapat pangkat majrur kerana zat dia baris bawah ataupun pangkat majrur. Okey, cuba tuan-tuan tengok Ar-Rahman ni pula So saya bagi tahu Ar-Rahmanir Rahim ini dua isim berpasangan juga. Dia dua isim berpasangan juga. Tu saya tak nak bagi tahu lah pasangan apa kan. Okey, sekarang ni saya nak tanya kenapa kalimah Ar-Rahmani ini dia baris bawah. Tuan-tuan nampak seolah-olah macam dia pangkat majrur kan? Cuba jawab dengan saya. Ar-Rahman Ar-Rahim ini dua isim berpasangan juga. Dia pasangan apa? Tuan-tuan pun boleh tahu. Dia sama macam Allah dengan Ar-Rahman ni tadi. Okey, sekarang ni soalan saya ialah Ar-Rahimi ini kenapa dia dapat pangkat baris bawah ataupun dia dapat pangkat majrur? Kenapa dia berbaris bawah? Tolong bagi tahu dengan saya Tolong bagi tahu dengan saya kenapa kalimah Ar-Rahim ini dia berbaris bawah. Kalau untuk clue-nya tuan-tuan, dia termasuk dalam kelompok at-tawabi'. Jadi saya nak tanya, adakah dia ni sifat atau atoh maktuf ataupun badal ataupun taukid? Tolong bagi tahu dengan saya kenapa dia baris bawah. Tolong hantar. Dia ni memang at-tawabi' tau. Dia memang at-tawabi' tapi tolong jawab dengan saya salah satu dari 4 lah. Adakah kerana dia ni sifat kepada Ar-Rahman atau adakah dia ni atoh maktuf atau adakah kerana dia ni badal atau kerana dia ni taukid? Tolong bagi tahu dengan saya kenapa dia dapat pangkat majrur ataupun dapat pangkat baris bawah. So tolong hantar ke 019 Saya tunggu jawapan tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.